Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita semua sihat-sihat saja di sini selepas Perhimpunan Agung UMNO. Alhamdulillah belum ada lagi dilaporkan sebarang kluster COVID. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak menghadirkan diri sepanjang perhimpunan kerana kita melakukannya secara hybrid, iaitu separa bersemuka dan separa maya. Dan Alhamdulillah kita pun dah berjaya menjalankan Perhimpunan Agung dengan sebaik yang mungkin. Malam ni kita go live ini bukan recorded. Malam ni kita go live dan kita nak bincang-bincang lah sejak kita tengok Perhimpunan Agung UMNO ni macam-macam reaksi, macam-macam respon ada. Jadi malam ni kami mengambil keputusan untuk kita kembali ke udara untuk kita bincang-bincang dalam satu slot yang dipanggil slot berterus terang. Ini kita be frank, kita be upfront. Tak ada apa nak sindung-sindung. Jadi kita nak tengok siapa punya kerja yang mainkan cerita-cerita ni yang membuatkan suasana kita menjadi panas. Dan inilah dia dua tokoh media yang tak asing lagi yang kita undang pada malam ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya Datuk Sri Kamal Amir. Apa khabar Datuk Sri? Sihat? Alhamdulillah sihat. Musim panas hujan, Musim panas hujan. Saya suka mengacau Tok Kamal Amir ni. Saya suka menyakat dia. Jadi Tok Kamal Amir adalah pemain media sosial. Jadi kalau buka Amir Hijaz fans di situlah dia selalu membebel, berceloteh dan sebagainya. Jadi melabun kata dia. Ini bahasa orang Perak ni melabun. Jadi bagi yang kenal dengan Tok Kamal ni, dengarlah cara dia berceloteh tu. Baik, di sebelah Tok Kamal Amir ialah Datuk Mio Kamarul Bait Mio Syahid. Datuk Datuk Mio ni, Datuk kita singkatannya Datuk Mio lah. Tok Mio ni adalah salah seorang yang sangat berpengalaman dalam media arus perdana. Nanti kita minta Tok Mio cerita sedikit lah pengalaman. Jadi dua otai yang kita bawa pada malam ini. Jadi sebelum tu kita nak sembang-sembang dulu dengan Tok Kamal. Tok Kamal boleh cerita sedikit lah tentang pengalaman Tok Kamal. Ini orang kuat akhbar watan pada satu ketika dulu. Cerita sedikit tentang pengalaman Tok Kamal dalam media ni. Saya dulu bermula daripada tahun 1976. Bermula dengan 76 Suara Rakyat. Oi, lama dah. Saya punya guru saya, Tok Mio kenal tak? Allahyarham Suki Latif. Dengan arwah Pak Arun Jadi waktu itu UMNO stabil, negara baik. Kemudian daripada itu saya berhijrah ke Usaha Melayu. Usaha Melayu. Daripada Usaha Melayu kemudian saya bersahabat rapat dengan Allahyarham Khalid Jeffrey. Kita mewujudkan pula bermulanya era media tabloid, iaitu Mingguan Perdana. Mingguan Perdana ni banyak anak-anak muda suka tengok dia ada satu dua kolom dalam tu lah yang biasa orang suka tengok. Jadi siapa-siapa yang sezaman dengan kami ni yang pernah baca kolom ni, maknanya anda telah pun tua lah. Dari situ saya bersama dengan kumpulan Karang Kraft, media banyaklah guna tu. Jadi kebanyakan saya mau kepada tabloid. Lebih kepada tabloid lah. Tidak macam Datuk Mio. Datuk Mio dia arus perdana, iaitu akhbar The New Time Group. Mereka ni gaji besar-besar. Kita we have to struggle to get the sales. Jadi akhbar itu mesti mendapat jualan yang mesti touch 400 ke 500 ribu. Mesti laku lah. Kena bagi laku lah. Jadi kena itu isunya sensasi. Jadi itu yang saya terjemahkan sekarang ni dalam saya punya media sosial saya. Ya, Tok Mio. Sila Tok Mio, pengalaman Tok Mio dalam media. Saya bermula pada 1975 di radio dan TV Malaysia sebagai wartawan di situ. Kemudian pada 1980 saya menyertai berita harian sebagai wartawan. Sehinggalah ke 2004 saya berhenti. Ketika itu saya menjawat jawatan Timbalan Pengarang Kumpulan. Saya berhenti selama 5 tahun. Masa saya mengajar di... Datuk punya suara tak berclear, Datuk. Mungkin Datuk kena rapatkan sikit mic relax lah, Datuk. Tinggikan sikit. Thanks dia Datuk ni. Macam mana Datuk Mio ni? Sila. Kacau Datuk Mio lah ya. Saya mengajar di Universiti Melaya sehingga tahun 2009 dan saya menyertai semula berita harian sebagai pengarang kumpulan pada tahun 2009 hingga 2013.
Kemudian saya dilantik sebagai fellow di UM dan kemudian fellow di USIM. Dan of course saya sebagai wartawan, saya tidak minta menepati. Saya masih hingga hari ini pun saya masih tidak berparti. Non-partisan. Non-partisan. Jadi kalau saya cakap tu, saya tidak Memihak kepada mana-mana lah. pada mana parti. Kalau saya cakap itu berdasarkan kepada apa yang saya rasa fikir perlu, dan itu yang saya cakap. Okey. Okey, baik. Mungkin ramai yang dah tertanya-tanya ni nak tengok sekarang ni kita nak dive in kepada perkara-perkara yang sedang melanda kita sekarang. Sebelum saya masuk kepada soalan cepu mas saya, Tok Kamal untuk bagi penerangan untuk education lah ni, untuk panduan kepada netizen yang berada di luar sana. Biasanya siapa yang akan menetapkan naratif-naratif dalam pemberitaan ni? Apa yang mereka nak supaya pembaca dapat mengikut naratif apa yang mereka mahu? Siapa siapa di belakang tabir ni? Dia di belakang tabir paling penting sekali dalam sesuatu organisasi, dia panggil ketua pengarang ataupun group editor in chief. Tok Mio. Jadi dia yang menentukan story apa yang perlu di-highlightkan. Jadi tak menentu, ada masanya crime. Mungkin rompakan, pembunuhan, macam dulu kita ada pembunuhan macam cerita Mona Fendi. Itu diutamakan. Tapi dari segi politik dulu jarang dijadikan muka depan. Selalunya politik ni jadikan muka berita nombor 2, berita kaki. Semua yang dalam tu rencana. Di situ kita dapat tahu rencana pengarang, rencana tentang politik ini. Itu akan beri penjelasan. Naratif politik ditentukan dalam muka dalam, bukan muka depan. Muka depan itu mesti catchy, mesti mendapat menarik pembaca. Jadi menentukan adalah ketua pengarang. Kalau ketua pengarang tak ada, timbalannya ataupun pengarangnya. Jadi bila orang kata naratif ni, saya tak nampak begitu, melainkan usaha Melayu. Sebab usaha Melayu jelas daripada awal lagi waktu kita struggle for independence. Peranan usaha Melayu itu adalah untuk memberi kesedaran kepada warga bangsa kita tentang pentingnya mencapai kemerdekaan, pentingnya struggle of the Malays. Jadi selepas daripada street, kita bawa pindah ke Kuala Lumpur, dan di waktu di Kuala Lumpur itulah UMNO mempunyai saham yang besar dalam usaha Melayu. Ya tentulah news ataupun rencana-rencana politiknya banyak kepada penaratif untuk UMNO lah. Tetapi tidak lari daripada matlamat asal. Macam UMNO saya katakan, UMNO itu sebuah perjuangan. Dia perjuangan itu pada Malay survival dan sebagainya. Macam New Street Times, mereka juga ada begitu, tak tahu macam mana Tok Mio? Ya macam ni. Berita ni dia ada 2. Asasnya 2 lah asasnya. Satu yang berjadual, dan satu lagi tidak berjadual. Ad hoc. Ad hoc lah. Jadual ni umpamanya dalam schedule tu, Perdana Menteri merasmikan bla bla bla. Timbalan Menteri merasmikan. Macam-macam lah jadual tu. Yang tidak berjadual ni itulah yang berlaku ni, crime, kebakaran. Jadi media akan melihat pada satu hari itu apakah benda-benda yang dianggap sebagai berita-berita yang boleh menarik perhatian orang ramai. Berita gempar. Berita konflik ni adalah berita yang dinantikan lah. Sebab semua orang suka konflik. Sebabnya sekarang ni bila ada isu bergaduh antara seorang dengan seorang, dia akan menarik perhatian media. Bila ada dia ni kata sesuatu yang ni balas balik semula apa yang dia kata tu, dia akan menarik perhatian media. Polemik. Dan itu yang dimahukan oleh media sebenarnya. Yes, sebab itu yang jadi tarikan. Bukan media, ia dikenaki oleh pembaca. Yang dikenaki oleh pembaca. Especially kalau ia surat khabar yang berjual, yang jual di market. Sebab itulah akan menarik perhatian orang ramai untuk membeli. Kalau di media sosial ni kadang-kadang dia tak jual. Jadi dia akan lihat sensasi lah, sejauh mana sensasi satu berita tu. Lagi satu berita ialah berita-berita yang dirancang. Berita dirancang ni, ini kalau dikatakan tajuk tu tadi, ada siapa di belakang tabir, mungkin orang yang merancang ini adalah mereka lah yang merancang. Sama ada mereka dalam editorial atau di luar editorial. Kita tak tahu siapa. Jadi, ada tangan-tangan lah. Tangan-tangan yang kita tak nampak lah. Kata tangan-tangan right di belakang. Betul. Okey, Tok Kamal, saya nak tanya. Kita terus saja masuk kepada mauduk perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita lihat selepas saja Perhimpunan Agung UMNO, kita mengharapkan suasana akan reda. Dengan kerana tujuan Perhimpunan Agung UMNO itu adalah tempat menjernihkan
sepatutnya tempat adalah platform menjernihkan sesuatu yang keruh, meluruskan sesuatu yang kusut. Ya. Tetapi nampak gayanya pemerhatian kita selepas saja Perhimpunan Agung UMNO ni nampaknya macam ada benda yang tak beres. Jadi apakah ini benar-benar perkara ada banyak benda yang masih belum beres ataupun hanya permainan-permainan orang-orang media ya ataupun siapa-siapa yang di belakang media untuk menjadikan seolah-olah suasana hari ini masih lagi belum selesai? Silakan. Macam tadi saya cakap dengan Datuk Mio, ini polemik. Tak ramai orang pun, 2-3 orang aja pun. Datuk Azizat. Mereka setengah tu dah tenggelam. Jadi dia perlu menimbulkan diri dia untuk dilihat ada value. Bahawa dia masih lagi kekal sebagai pencatur politik. Okay? Masih relevan. Dan dia berusaha untuk mendapat relevan. Sedangkan relevansi ini terpulang pada pengundi, terpulang pada rakyat, terpulang pada ahli parti itu sendiri. Saya bagi contoh. Sebagai contoh, macam dalam parti keadilan misalnya, ya, ada beberapa pemain apa semua. Dia dah tak penting dah. Cuma 1-2 orang aja tokoh-tokohnya. Yang lain dah tak penting. Nurul terus masih sepi. Tapi media lebih berminat nak tahu what happened to Azmin Ali. Where is Azmin Ali? Itu contoh. Begitu juga dalam parti DAP. Lim Goh Eng sekarang ni dah semakin hilang. Sekarang ni Anthony Look sudah dilihat sebagai figura yang mencorakkan kepimpinan dalam DAP. Begitu juga dalam PAS. Dalam PAS hari ini, Tuan Ibrahim tidak dilihat sebagai pencatur yang utama. Yang dilihat pencatur utama adalah orang macam Taqiyuddin dan juga dengan Tuan Guru Haji Hadi. So inilah mereka. Tapi media juga terdapat banyak media sekarang ni. Dia bukan media printed. Itu yang ada sekarang ni printed media macam Star, Straits Times, Berita Harian, Utusan. Ini masih lagi sustain. Tapi jualan agak rosot. Dia jualan media sekarang ni. Sebab rakyat lebih senang, lebih mudah melihat dari segi media sosial. Kerana di ujung jari. Segala-gala di jari. Dan ramai pula orang dah jadi wartawan sekarang ni. Sedangkan mereka tidak tahu fungsi sebagai wartawan bagaimana, Datuk Mio. Okay, Soalannya tu, soalannya, apakah benar masih ada urusan yang belum beres dilihat berlaku dalam UMNO? Saya lihat dari segi urusan belum beres, dah beres. Sudah dapat kita sepakat. Tak ada masalah dah. Cuma ada dengung-dengung tertentu. Tapi dengung ni kedengarannya seperti kuat sangat. Sebab ini ada usaha-usaha untuk memecah belahkan dalam bukan dia, mereka bukan berperanan sangat pun. Jadi mereka sekarang ni mencuba untuk mengeruhkan, mengocakkan kestabilan politik dalam UMNO. Sebab saya seringkali mengatakan, apa salah UMNO ni? Apa masalahnya? Sekarang ni, apa saja masalah politik Datuk Ezan hari ni, Datuk Mio, saya hairan kerana semua tertumpu pada UMNO. Buruk Pak UMNO, baik Pak UMNO, segala-galanya UMNO. Berbalah dalam parti keadilan, UMNO yang disalahkan. Hilang pengaruh dalam DAP, UMNO disalahkan. Warga PAS sekarang ni tengah marah. UMNO juga yang salah. Jadi UMNO ni benarlah parti keramat. Okey. Betul kepada Tok Mio kepada Tok Mio sebagai pemerhati lah orang lama dalam media ni. Tok Mio pun saya yakin mengikuti rapat apa yang berlaku dalam UMNO. Selepas Perhimpunan Agung ni, apakah Tok melihat perkara yang sama seperti mana yang digambarkan dalam media bahawa ada yang tak beres dalam UMNO? Macam ni saya mengikuti UMNO ni sejak 75 lah. 75 mengikuti perkembangan UMNO ni sejak di Hilton Hotel lagi. Nirwana Ballroom. Nirwana Ballroom. Ya. Kemudian pindah di PLC dan seterusnya lah. Bagi orang yang dah biasa dengan UMNO ni, biasa, dia dah tak heran lah. Dia tahu dah UMNO ni. Macam mana, apa yang akan berlaku dalam UMNO. Mereka hanya suka tengok UMNO ni dalam dewan tu, bila ada bercakap yang bercakap kasar, garang, mereka suka lah. Itu dah tabi'i ni kan. Bila yang lepas ni, disebabkan oleh COVID-19 ni, jumlah perwakilan pun tak ramai. Suasana yang sebelum ni dah tak ada dah. Orang pun dah anggap, tak tahulah macam dia kata macam dia ni dah di luar kebiasaan lah. Jadi saya tak nampak isu-isu yang timbulkan ini adalah isu-isu yang semasa. Especially isu hari ini adalah antara UMNO, satu, PAS dan sebagainya lah. Biasanya kalau isu-isu macam ni memanglah isu yang menarik perhatian. Hangat. Jadi kalau perdebatan mengenai apa yang berlaku ni, saya rasa benda ni paling biasa.
Dia tidak nampak benda ni terlalu di luar biasa. Dulu pun lagi teruk saya rasa dulu. Ketika pertandingan dalam parti. Pertandingan dalam parti saya rasa dia punya heboh tu lebih dahsyat. Bahang dia bertukuk lagi. Bahangnya begitu lebih dahsyat. Kan? Bila berlaku PAS keluar daripada UMNO, keluar daripada Barisan Nasional, itu pun panas. Sebab saya ingat saya antara orang yang paling awal bertemu dengan Datuk Asri ketika itu untuk dapatkan pandangan dia dan sebagainya. Jadi hari ini pada saya dah setakat hari ini saya tidak melihat apa yang berlaku sebagai perkara-perkara yang di luar biasa, sebab benda ni akan berterusan sehingga election. Sehingga election benda ni akan berterusan. Dia tak akan mati. Sebab kalau tak ada apa-apa, tak ada berita lah. Tak ada berita. Tak ada berita lah. Jadi betul, setuju atau tidak kalau saya katakan kepada kedua-dua panel ni bahawa untuk mensensasikan ceritanya, maka naratif tu, plotnya tu harus dibina dan harus dihidangkan untuk buat santapan pembaca. Maksud Datuk ada Kalau tak ada isu pun, akan ada orang create isu supaya itu sudah pasti. akan jadi santapan pembaca. Macam saya kata tadi, ada kelompok-kelompok yang melihat bahawa dia mau mencari jalan supaya diri dia dilihat penting. Jadi dia akan mengujukkan kepelbagaian isu. Cuma masalah sekarang ni, dulu boleh. Sebab dulu cuma media ni sedikit saja. Sekarang ni segala di ujung jari. Dan semua orang nak memetik ini apa cerita itu. Dulu kita zaman awal lah, masa persidangan UMNO di Nirwana tu, macam contohnya dalam isu bahasa. Teruk juga Menteri kena balun masa tu. Itu saya ingat lagi adik Adam. Kan? Sampai menangis-nangis atas Datuk Nafsia Omar arwahnya dulu. Datuk Nafsia Omar. Kan? Jadi masa dilaporkan keadaan begitu. Tapi hari ini lebih cepat. Perbahasan Sebenarnya itu terus dipancarkan. Terus, Netizen boleh melihat perbahasan, boleh melihat ucapan dasar live daripada FB. Ni Makcik daripada Kim pun YouTube dah channel. dengar. Sambil dia goreng pisang, sambil dia Makcik Kim goreng- boleh dengar? Makcik Kim boleh dengar. Sambil dia menggoreng tu, dia boleh dengar ni. Saya dengan Tok Kim berbalah ke, saya dengan Tok Azizan tak bersama ke, Pakcik Saleh tengah cuci taksi pun boleh dengar. Betul. Sejauh mana pengumuman-pengumuman yang dijanjikan, dapat ke tak dapat. Dia nak dengar pula ni komen-komen. Sebab Makcik Kim ni nak tahu sebab nama dia sebut daripada menteri beberapa kali. Kan? Tapi tak sampai pun. Dah sambil dia goreng tu. Ya, ayunya lah kuali tu bagai nak kak. Okey, Tok Mio. Saya ada soalan untuk Tok Mio. Kalau kita tengok hari ni, seolah-olah saya nak ambil satu contoh. Keputusan untuk menamatkan kerjasama dengan Parti Bersatu ni bukan satu rahsia, malah dia bermula daripada akar umbi. Diangkat kepada Majlis Kerja Tertinggi, diputuskan, kemudian diraikan lagi, diangkat ke absahannya untuk ditentukan di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi hari ini seolah-olah dilihat Presiden yang salah, Majlis Kerja Tertinggi yang salah. Soalan ini bukan suara akar umbi. Kita lihat pemimpin-pemimpin UMNO sendiri pun ada yang mempersoalkan, 2-3 pemimpin UMNO mempersoalkan keputusan ini. Ya, media ini kaitan dengan media ni. Media ni kalau tidak bersatu dan UMNO semua berjalan baik, semua tak ada news. There's no news untuk dia orang. Apabila berlaku konflik antara PAS, antara Bersatu dan UMNO, media melihat ini boleh menarik perhatian ni. Kan? Mereka ini this is real news, true news, bukan berita-berita yang direka-reka. Jadi mereka akan highlight. And then dia tengok siapakah di antara pelakon-pelakon atau aktor-aktor ni yang buat mistake. Kalau ada antaranya yang buat mistake, that will be the story. Mistake itu adalah story. Mistake itu adalah story. Tu. Jadi kalau kita buat mistake, then media akan pick up. And then adalah provokasi je. Provokator lah ya. Provokator ni akan highlight lah. Komen sana, komen sini, dari dalam, dari luar. Sebab dalam politik ni tak boleh elak, masing-masing ada interestnya. Ada kepentingan masing-masing. Setengah tu kita tahu, setengah tu kita tak tahu. Dia akan cakap macam ni, dia ni akan sambut, dia ni akan sambut. Kita tahu the planning. The planning. Macam mana mereka merancang. Tapi kalau media, saya tak fikir media merancang. Sebab kalau media merancang, itu adalah dalam kategori agenda setting. Media sendiri yang mengatur, kita buat begini, kita tanya soalan ni pada ni, supaya kita provoke. Tengok apa dia nak jawab. Apa dia jawab.
Itulah provokasi. That is media setting. Agenda setting. Tapi kalau benda itu berlaku disiarkan berasaskan apa yang Presiden bercakap, orang bercakap, itu ialah framing yang dia orang bingkai-bingkai yang mereka atur dalam surat khabar. Bergantung kepada macam mana kita melihat akhbar atau media menyiarkan berita-berita seperti itu. Media framing dipanggil. Media framing. Media Itu framing. kalau media yang tanpa perancangan. Sebab itu yang datang. Perbalahan bukan media yang create. Tapi mungkin mereka yang provoke. Mereka yang provoke. Jadi itu yang menjadikan benda itu hidup. Akhbar akan hidup kalau ada provokasi. Ada berita-berita sensasi. Kalau tidak ada berita sensasi, surat khabar tutup cepat. Lagi awal tutup. That's why they want this kind of news. Okey, Tok Kamal. Sebagai orang yang biasa yang selalu melabun hampir setiap malam, setiap minggu melabun. Ya, kalau kita tengok perkara yang sedang berlaku sekarang ni ialah apakah pemimpin-pemimpin UMNO ini tidak matang dengan mengeluarkan kenyataan yang menghentam sesama sendiri, akhirnya di-pick up oleh media. Dan media framing itu mula disusun satu persatu, daripada tak ada cerita dah jadi bahan cerita. Dari sisi pengamatan Tok Kamal sendiri. Ya, saya merasakan bahawa pimpinan kita ni kadang-kadang ni mereka bijak, bukan tak bijak. Kalau tak bijak, takkan boleh berada di peringkat majlis tinggi, boleh jadi menteri, jadi wakil rakyat dan sebagainya. Tetapi mereka terperangkap. Mereka terperangkap untuk menonjolkan diri mereka. Ini masalah sebenarnya. Yang dihadapi dalam politik hari ini, mereka berusaha untuk menonjolkan diri mereka itu sebagai dia ada leaders. Mereka inilah harapan rakyat. Jadi suara mereka itu mesti didengar. Jadi mereka akan mencari kepelbagaian isu yang rakyat boleh terperangkap. Jadi rakyat will pick up. Saya setuju dengan pandangan Datuk Aizan tadi bahawa seolah contoh apabila UMNO mengadakan persidangan. Ini isu tentang antara UMNO dengan Parti Pribumi ini bukan satu hari. Dia dah berlaku dah berbulan. 3 bulan saja. Sejak 3 bulan apabila Parti Pribumi ini take the lead buat Kerajaan Perikatan Nasional, rakyat dah tertanya, apa hal ni dia tubuh Perikatan Nasional? Rakyat dah tertanya dah. Tapi belum dimainkan lagi waktu itu. Naratif belum ada lagi. So, mungkin masih ada yang tengah keliru. Dia tengah keliru antara kerajaan ke, parti ke. Tapi apabila PAS make the move. Mula-mula bukan PAS. Mula-mula is MIC. MIC make a move mengatakan dia ahli kepada Parti Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Jadi rakyat terkejut. Macam mana ni ahli Barisan Nasional dah menyata? News ini mula bermain. Jadi akhirnya percaturan antara UMNO dengan PPM ini dah bermula selepas 3 bulan. Wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional. Dan akhirnya, apabila hadir Persidangan Agung UMNO di Cawangan. Datuk kata tadi, bahagian tidak, daripada Cawangan. Usul-usul, Datuk tahu lah, Datuk pun UMNO. Dia usul datang daripada Cawangan. Cawangan membuat usul supaya kata, enough lah. Kalau ginilah keadaannya, UMNO dilayan oleh sahabat kita, itu Bersatu, di mana UMNO mendukung dengan penuh keikhlasan terhadap Parti Pribumi ini. Dan dilayan sebegini, maka tak dirilah. Itu usul daripada Cawangan. Daripada Cawangan, bawa ke bahagian. Dan yang menjadi masalahnya, sepanjang 2 dengan 3 bulan Januari. Apabila usul ini dibentangkan di bahagian, maka didebatkan, maka bahagian 145 bahagian. Saya bila orang kata bahawa ini ada orchestrate, saya kata nak orchestrate macam mana? 145 bahagian itu Mio. Serentak pula tu? Serentak pula tu. Meeting tu serentak? Dia bukan apa Sequential. minggu, tak ada. Yang awalnya adalah ketereh. Bahagian ketereh dia buat 2 bulan dia buat live. Tapi 3 bulan tu serentak di seluruh negara. 190 bahagian bersidang dan 145 yang membuat usul supaya memutuskan. Ini pun tidak disantuni oleh Majlis Tinggi lagi. Belum. Cartanya dia bawa ke Kuala Lumpur. Dan waktu itu saya yakin kerana Presiden nak dengar sendiri. Sebab itu Presiden bertemu dengan ketua-ketua bahagian. Ada 147 orang ketua bahagian. Ketua-ketua bahagian hadir dari seluruh negara dan Presiden nak dengar sejauh mana benarnya benda ni berlaku. Dan Presiden pun tak tahu. Sebab dia sibuk mesyuarat dia dekat Bagan Datuk. Nanti malam Presiden sibuk mesyuarat dia dekat di Rembau. Mereka pun tak tahu. Akhirnya ada pertemuan antara Presiden dengan ketua-ketua bahagian. Ketua-ketua bahagian mengatakan, yes, Datuk Seri Presiden, UMNO bahagian kami sekarang ni nak memutuskan. Jadi ada pihak yang ada berkepentingan. Di sini pula ada pihak berkepentingan yang mahu menggambarkan kepada parti PBM ni, mereka boleh menguasai UMNO. Ramai pun 2-3 orang lah. Tapi
usaha mereka itu gagal. Bila gagal adalah sedikit amarah. Amarah itu mulalah melampiaskan kemarahan itu, menuduh bahawa UMNO itu begitu, UMNO begini. Akhirnya, maka Majlis Tinggi pun bermesyuarat. Majlis Tinggi mesyuarat ini sebenarnya bukan untuk memutuskan kehendak bahagian. Majlis Tinggi untuk mengatur macam mana persidangan Majlis Tinggi akan berjalan. Saya ingat Datuk pun ada juga dengar masa tu. Datuk pun ada juga masa mesyuarat Majlis Tinggi. Datuk Mio. So, diatur mesyuaratnya kerana tak boleh diadakan serentak, buat maya, ada yang bersekemuka sebagainya. Yang lebih meledak lagi apabila perwakilan. Perwakilan utarakan pandangan dia memutuskan. Jadi, bila itu berlaku, kehendak ahli. Ini bukan kehendak presiden. Ini kehendak ahli. Bila kehendak ahli, suka tak suka, kena terima lah. Jadi janganlah nak menuduh bahawa ini orchestrate. Itu yang sama malam saya mengatakan, kalau presiden tak ikut, dikatakan presiden itu lembik. Presiden ikut kehendak ini perwakilan, presiden diktator. Jadi semua segi salah. Segala-galanya presiden salah. Okey, Tok Mio. Pada pandangan kacamata Tok Mio, apa yang berlaku sebenarnya? Dia macam ni. Kalau kita ambil kira Perhimpunan Agung sebelum-sebelum ni ya, setiap perwakilan especially ketika UMNO memerintah nasional, ketika UMNO memerintah, apabila PAU diadakan, surat khabar tu ingat 3 suku, surat khabar diisi oleh UMNO aja. Semua perwakilan ada ucapan mereka. Apa yang alasan mereka, petikan-petikan ucapan mereka. Hari ini, tambah pula dengan COVID ni, surat khabar pun kena nipis, hanya ada 2-3 muka je. Kalau ada pun, saya pun tak tengok. 2-3 halaman saja. Jadi mana dia nak letak argumen-argumen yang daripada perwakilan ini? Jadi mereka melihat ini, daripada atas saja. Sebab kan suara tu datangnya daripada perwakilan. Berapa ramai suara-suara perwakilan yang disiarkan di dalam akhbar sepanjang PAU? Saya rasa tak banyak. Kalau ada pun 2-3. Kita ni, tak tahu lah nak kata kita punya reporting standard lah. Kita tidak nak up to the standard lah. Kalau begitu katakan. Not up to the mark. Not up to the mark. Jadi kita buat cerita-cerita lain. Cerita lain daripada yang sepatutnya disiarkan. Dari segi konten. Jadi bila presiden yang bercakap seorang saja benda isu ni, seolah dia seorang yang bercakap. Sedangkan benda tu daripada perwakilan. Tapi perwakilan di suara tidak disiarkan di dalam media. Dia seolah-olah orang nampak dia seorang je lah. Jadi kalau dah tam pun, tam seorang je lah. Nanya lah dia. Persepsi je. Persepsi lah. Persepsi. Baik. Kalau kita kaji balik selepas itu dan sekarang ini masih lagi hangat sehingga diingatkan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Utama Muhammad Hassan supaya semua pemimpin UMNO tolonglah sejukkan kepala. Sejukkan kepala sebentar, berhenti membuat sebarang kenyataan. Komen Tok Kamal. Saya itu pandangan satu pemimpin yang baik. Sebab beliau merasakan bahawa benda ini boleh merosakkan. Berterusan. Jadi akhirnya rakyat pun bosan. Rakyat pun apa hal ni? UMNO ni asyik bertelagah sama sendiri je. Yang seronoknya tu, mereka yang tak ada jawatan dalam Majlis Tinggi pun bercakap. Seolah-olah dia tu Majlis Tinggi. Contoh. Ni kalau kata orang kata saya marah seorang. Tidak. Contoh. Tiba-tiba saya dijelmakan pula nak wujudkan Muafakat Nasional 2.0. Apa hal Pak? Dia bukan ahli Majlis Tinggi. Dia bukan Susah Agung. Ini apa cerita dia? Ini apa ceritanya? Jadi, sebab itu Tok Mat kata sudah-sudahlah. Ini Tok Mat ni bagus. Saya rasa kombinasi antara Datuk Muhammad Hassan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi satu kombinasi yang baik. Iaitu bahawa dia menyejukkan keadaan. Cuma dia mengingatkan kalau boleh berhentilah jadi langau. Jadilah seperti garam. Jadi saya tertarik dengan berhenti jadi langau ni. Kalau kita tengok pepatah lah, kalau langau ni, lalat ni, mata dia tu hanya mencari sampah, mencari najis. Betul. Tetapi ada pepatah kata kita jadilah mata lebah. Mata lebah akan mencari debunga untuk dijadikan madu. Tetapi ada juga banyak sekarang ini mereka-mereka yang kita tengok ni tak henti-henti nak jadi langau ni. Apa masalah ni Tok Kamal? Tak, sebab benda yang buruk orang suka dengar. Cerita ni Datuk Aizan, kalau orang cerita Datuk Aizan mancing, dapat ikan yang besar, kurang menarik. Tapi Datuk Aizan pergi mancing, dapat 2 ekor je. Itu pun ikan teredin. Itu news. Itu news. Tak gitu Datuk Mio. Saya ingat lagi satu ketika dulu, waktu saya bertugas sebagai wartawan, ini cerita betul. Kita malam tu diadakan raid yang turun ke gelanggang. Masa itu Datuk DP Alexandra sebagai Ketua Polis Negeri Selangor. Seluruh Bandar Kelang itu
apa, bukan diserbu, apa itu, macam ransack lah. Semua pusat-pusat semua. Dadah, untuk cari dadah. Saya ingat lagi, tahun 1982, 1981. Turun dengan segala kekuatan, ketumbukan polis Selangor. Akhirnya dapat tangkap 3 tiup. 3 tiup saja waktu itulah. Jadi 3 tiup saja. 3 tiup. Jadi kita wartawan ni kata nak buat news, tak buat news. Kalau kita buat news ini, image polis akan rosak. Buat news memang orang suka. Di sini juga pertimbangan tu. Tapi waktu itu, wartawan waktu itu ada kebertanggungjawabban. Sebab kita memang melihat apakah ini memberi impak yang baik atau impak yang buruk. Kita juga ada set caution. Tak ada Datuk. Sebab Datuk kena ingat, sebagai wartawan dia kena melaporkan. Dia tak peduli orang kata apa pun. Kalau dulu waktu saya jadi wartawan jenayah tu, kalau bila kita pergi ke pejabat SPD tu, dia kata bad news for me, but it's good for news for you. Sebab polis kena bekerja. Sebab ada pembunuhan, ada rompakan. Kita akan tanya lagi, tuan macam mana rompakan dah perlu? I pun aku marah pada kau ni, Kamal. Bad news for me, I kena banyak kerja apa semua. Tapi good news for you. Itu contohnya lah saya kata tadi. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni, orang suka cari yang buruk, keluarlah. Sedangkan pesanan daripada timbalan Presiden, dia kata sejukkan kepala dulu. Jadilah seperti mata lebah. Jadi orang dulu sudah cakap, lebah ni Datuk, langau tak ada bisa. Bising, mengangung. Bising aja. Bising aja. Tapi lebah, dia diam. Kau usik sikit ekor dia, bengkaklah tangan. Itu. Ya, sila. Bila timbalan Presiden kata, sejukkan kepala. Adakah berita itu disiarkan di media atau dia hanya nak beritahu perwakilan ke ahli-ahli UMNO supaya cool down lah. Tak payah heboh, cool down. Tapi media wake up hari tu. Media kata Tok Mak Hassan kata ini. Seolah-olah memberi gambaran UMNO memang kacau lah. UMNO memang kacau lah. Padahal dia tak payah nak beritahu pada media, tak payah nak siarkan berita besar-besar. Cuma itu patutnya sekarang ni WhatsApp je. Lah. Slow sikit. Down lah. Jadi siarkan dalam media, kita melihat what happened to UMNO? Ya. Kecoh ke UMNO sekarang ni? Sampai timbalan Presiden pun kena keluarkan nasihat. Banyak berita macam tu yang saya lihat. Banyak yang benda tak sepatutnya disiarkan, tapi disiarkan. Yang tak sepatutnya disiarkan. Ya. Tapi dia itu memberi impak yang negatif. Betulnya. Dia membentuk persepsi. Dia memberi gambaran yang UMNO memang dalam keadaan yang kacau bilau. Gambarannya. Ya. Jadi sekarang ni belum lagi selesai isu pasca perhimpunan PAU kita. Kemudian timbul lagi satu desakan alih pula untuk pemilihan parti. Membincangkan tentang pemilihan pula ni. Apa komen Tok? Saya di sini yang saya kata, orang yang melontarkan pandangan supaya ada pemilihan ni, minta maaf lah. Ini saya menggunakan perkataan yang agak kasar sikit. Dalam live-live saya kata, orang yang bangang sikit. Sebab mereka adalah anggota kabinet. Okay. So mereka boleh convince the kabinet untuk membuka parlimen. Parlimen tak bersidang lagi dah tu. 220 orang aja, bukan ramai. Tiba-tiba nak adakan pemilihan parti. Kalau nak adakan pemilihan parti dah tu, 37 juta. Cawangan ada 22 ribu cawangan di seluruh negara. Tiap-tiap cawangan tu, dia mempunyai ahli 500, 300, ada 1000. Kalau di Sabah tu, sampai 2000. Sedangkan, kamu bagi alasan bahawa parlimen tak boleh bersidang kerana COVID. Parlimen tak boleh bersidang, cawangan boleh bersidang pula dah. Ini yang saya katakan, apa benda yang lu cakap ni sebenarnya? Mereka nak mengalihkan supaya mereka dilihat. Mereka dilihat importance. Sebab dia kata, okey, kalau gini keadaannya, kita buat pemilihan baru. Tak ada keperluan. Tak ada keperluan dalam keadaan sekarang ni. Kalau betul nak buat pemilihan, pastikan parlimen bersidang dulu. Parlimen mesti bersidang. Kalau UMNO buat persidangan dulu, saya takut nanti UMNO dibatalkan. Sebab apa? Menyanggah perintah darurat kita agung. Dan juga darurat kata, COVID kata jangan berkumpul ramai. Takkan nak buat maya 22 ribu cawangan tu. Ini saya kata bingai punya cadangan lah tu. Tak maaf lah. Sila Dok Mio. Saya melihat macam ni. Saya melihat proses. Adakah usaha ini untuk mempercepatkan kejatuhan UMNO? Sebab
bila berlaku pemilihan akan berlaku perpecahan. Kan? Mungkin ini di orchestrated orchestrated untuk mempercepatkan proses kejatuhan UMNO. Bila berlaku pertandingan akan berlaku kecoh lah. The media will play semua kan. Jadi ini tak tahulah, saya hanya melihat dari luar, dari jauh untuk UMNO, kalau UMNO menerima cadangan itu, bermakna UMNO tahulah that's the game. Ini adalah game yang tentunya akan memberi faedah pada orang lain, pada parti lain. Tapi alasan yang mereka beri ialah dilaporkan dalam portal, dilaporkan dalam media bahawa pemilihan parti dulu pernah ditangguhkan 18 bulan dalam UMNO dan dia tak menguatkan langsung parti. Katanya dakwaan ni. Okey, tak langsung menguatkan parti. Jadi apa rasionalnya kita nak tangguhkan lagi? Sebenarnya tak ada keputusan nak kata tangguh pun. Mereka membuat andaian-andaian. Setuju. Saya nak cakap contoh, PAS sendiri menangguhkan. PAS sendiri menangguhkan muktamarnya. Parti Keadilan pun menangguhkan. Kemudian semua parti yang ada sekarang di Malaysia ni menangguhkan. Yang kita ni berebut nak adakan, kenapa? Kenapa nak diadakan? Sedangkan saya bercakap berkali-kali, berilah logikanya supaya ahli tak marah. Sekarang ni yang ahli tuntut, yang ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi, rakyat khususnya menuntut supaya tolonglah buka parlimen. Bukan nak menjatuhkan orang. Sekali-kali saya katakan, parlimen bersidang supaya masalah rakyat dapat dibawa oleh ahli parlimen yang telah dilantik oleh rakyat. Rakyat dah pilih dia. Contoh, saya kata, ahli parlimen Bagan Datuk. Presiden kita ni, dia tak ada apa jawatan dalam kerajaan. Paling tidak pun, masalah di Bagan Datuk, apa yang disuarakan oleh warga Bagan Datuk, akan disuarakan di parlimen. Sebab itu kita nak supaya parlimen bersidang. Sekarang ni, mana lebih penting? Parti ataupun parlimen? Datuk jawab soalan saya. Yang saya baca komen-komen ni, rakyat kata tolong selesaikan masalah rakyat. Jangan sibuk berpolitik. There you are. Then mereka kata masalah rakyat masih lagi berlambak-lambak ni. There you are. Tapi adakah dengan darurat boleh mampu menyelesaikan masalah rakyat dengan lebih cepat atau bagaimana? Dengan parlimen. Bila ada parlimen, segala masalah itu barulah dapat guidance kepada menteri-menteri. Sekarang ni menteri-menteri pun saya yakin mereka pun dalam keadaan yang nak buat macam mana? Nak buat gini, darurat. Dia alasannya COVID. Rakyat sebenarnya cukup bosan dengan alasan COVID. Lagi-lagi COVID ni sekolah dah buka ni. Baru hari ni sekolah dah buka. Ada pula kes. Datuk, jadi masalah rakyat tak selesai. Kita bercakap soal masalah parti. Yang mana lebih penting? Bagi saya melihat, parlimen mesti bersidang dulu. Saya difahamkan ahli parlimen dah dapat 2 dos vaksin. Maknanya mereka dah immune. Dah immune. Okey, tanya Tok Mio. Kalau mereka dah immune, dah ambil 2 dos, dah boleh pergi ke sana, ke luar negeri dan sebagainya, kenapa parlimen masih tak boleh bersidang? Sedangkan tuanku bertitah supaya parlimen bersidang. Pada kacamata orang media. Saya melihat macam inilah. Kalau dia isu dia ialah isu politik lah. Politik. Kalau pilihan raya diadakan sekarang, saya rasa bukan soal dan lain sebenarnya, soal keyakinan untuk menang. Ready tak ready. Saya rasa UMNO nak cepat sebab seolah-olah UMNO kata dah ready. Yang lain pula parti yang tidak mahu mengadakan election, dia nak beritahu yang dia tak ready lagi. In the way, nak beritahu tak ready lah. Sebab kacau bilau lagi. Nak negotiate dengan parti-parti yang dia ada lagi, negotiate dengan ahli-ahli dia lagi, yang that kind of thing. Jadi dia tak ready sebetulnya. Kan? Balik kepada soalan isu-isu mengenai usul yang mengatakan mengapa tiada pemilihan. Sepatutnya saya rasa lah UMNO kena buat satu penjelasan. Mengapa tidak mahu diadakan sekarang pemilihan parti. Kena buat stand. Majlis tinggi kena buat stand, atau pimpinan tertinggi parti mengatakan kita tak boleh sebab 1, 2, 3, 4. Full stop. Sekarang ini bila tak ada penjelasan, seolah-olah mengatakan decision, dia kena make decision. Tak boleh buat decision. Beritahulah, dia tak boleh buat sebab yang bercakap pun ahli parti. Pemimpin parti. Menteri.
Betul. Apa susah? Saya pun tak faham. Mereka gunakan media. Why you use media untuk memberitahu you ada dengan parti? Atau nak bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan parti? Ya. Kenapa gunakan media? Ada observation, Tok Kamal? Ya, bagi saya itu saja. Saya tidak ada keperluan untuk pemilihan parti. Memang jeda waktu untuk pemilihan kita ada lagi sampai Disember. Kenapa perlu adakan sekarang? Nak adakan sekarang tu, you kalaulah mengikut pakar-pakar data and science. Kita mengikut data and science. Data and science. Okey, ertinya kalau buat aja ini persidangan apa ni bahagia UMNO di cawangan-cawangan nanti mendedahkan warga UMNO kepada COVID-19. Apakah mereka sebegitu zalim hanya untuk memenuhi dia punya own desire, kepentingan diri untuk bertanding, maka peduli apalah masalah ini ahli UMNO ni? Zalim. Isunya, mengapa UMNO saja yang dituntut untuk adakan pemilihan sedangkan parti-parti lain boleh menangguhkan? Tadi saya dah soalkan tadi, kenapa asyik-asyik UMNO saja? Artinya, UMNO masih relevant, UMNO still strong in the eyes of the public. Tapi saya tertarik dengan Tok Mio cakap tadi. Mungkin ada agenda di sebaliknya. Kalau mungkin ada plot, ada tangan-tangan gaib di belakang yang nak melihat kehancuran UMNO tu lebih cepat. Setuju. Apabila berlaku pergolakan yang lebih banyak yang tak boleh nanti gagal diurus dengan baik. Kita bercakap soal lidi, ular lidi Ya. Ular lidi dan ular sawa. Kalau berlaku pemilihan, parti pendoi, ini masalah ular lidi nak makan ular sawa. As simple as that. Kalau UMNO masih kuat, tidak ada pemilihan, susahlah sikit ular lidi nak makan. Tapi kalau keadaan UMNO lemah, berlaku pecahan, ular sawa akan telan lah. Ular lidi akan telan, ular sawa. Saya yakin kenyataan ini, saya rasa hampir ke semua pemimpin UMNO sedar hakikatnya. Tetapi kenapa masih ada yang mahu mengulang, mahu meminta sesuatu yang pada saya tidak menguntungkan? Tak, ini sebab kata tadi tu, bukan ramai, 2-3 orang, sikitul-sikitul yang ada dalam UMNO. Tapi bunyinya nampak macam besar. Digemakan. Digemakan melalui media sosial. Sebab mereka juga adalah, kita ada pemain-pemain media sosial yang tajaan mereka. Ada juga setengah-setengah mereka ni menaja beberapa orang pemain media sosial. Jadi, setengah pemain media sosial tu juga berada dalam UMNO. Jadi, di sini saya melihat bahawa malang bagi UMNO kerana dalam keadaan sekarang ini, kita mempunyai ramai juga mereka-mereka yang menjadi yang saya sebutkan sebagai parasit dalam UMNO. Sayanglah. UMNO begitu kukuh, aman, damai waktu kita jadi pembangkang. Semua bersatu. Semua bersatu. Bila saja kita bukan kerajaan duduk. Kita cuma menumpang saja. Menumpang di pinggiran. Kalau Sumatera tu, kita bukan nakodanya. Kita bukan pendayungnya. Dan kita bukan jurumudinya. Kita hanya sekadar tarik layar, tarik jatuh sawah. Itulah peranan penting UMNO. Cuba Datuk lihat sekarang ni. Tapi masalahnya, yang tarik layar tu merasakan dia tu macam kapten. Datuk Mio, dia rasa bila kapten kata, kau tarik layar, punya seronok. Kau tengok ni. Kapten suruh aku tarik layar ni. Itu ada dalam UMNO. Minta maaf Datuk. Ini, sekarang boleh kata gitu, kata saya menuduh. Tapi saya melihat karakter-karakter yang ada. Pemain-pemain, tak ramai pun 3-4 orang. Sedap tu jadi menteri. Bila masuk dalam kabinet Datuk jadi menteri kan, tengok Perdana Menteri pula puji, baguslah Datuk Azlan ni. Datuk Aizan ni jaga menteri ini Negeri Sembilan, baguslah. Punya kembangnya tu PM lah katakan. Dan yang satu lagi saya bimbang budaya era Tun Dr. Mahathir masih berlanjutan dalam kepimpinan negara hari ini. Maksudnya? Maksudnya pertama sekali dalam kabinet menteri tak boleh bercakap. Nak mengutarakan pandangan apa semua dapat rumah dia pun, walaupun dia kata dia bagi bebas, dia bagi demokrasi dan sebagainya, tapi what Dr. Mahathir say, I'm the law. Goes through. Yang kedua, maksud saya sekarang ni, waktu Pakatan Harapan memerintah, ini yang saya kata kesongsangan dalam politik. Parti PBM hanya mempunyai 12 kursi, 13, hilang satu tinggal 12. Tapi mereka overrule. Mereka menguasai Parti Keadilan yang mempunyai 51 kursi. Dan bila ruyup Pakatan Harapan, naik pula Perikatan Nasional, benda yang sama juga berlaku. Orang yang sama juga, iaitu daripada Parti PBM. Dulu, cuma nama saya beza. Dulu Dr. Mahathir. Sekarang ini, Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri apa?
Nama dia lain. Nama nak tahu Datuk dah sebut tadi. Dilaporkan di media nama dia Tan Sri Mahidin. So Mahai. So Tan Sri Mahidin. Saya nak sebut pun susah sikit. Saya lagi. Kan? Jadi bila dia menakodai kepimpinan di Putrajaya dengan hanya 6 kursi saja. Tapi overrule UMNO yang 42 kursi. Jadi akhirnya minta maaf cakap lah. Menteri-menteri UMNO apa jadi Pak Turut tu. Okey, Tomio, saya membaca komen-komen ni. Masih lagi ramai orang yang saja nak mainkan cerita tentang alah ini Presiden UMNO ni korup, ada banyak kes rasuah ini. Saya cuba neutral di sini. Apakah digambarkan begitu ataupun faktanya, kita tahu faktanya apa, okey? Kalau saya nak kenakan seseorang parti, kalau saya merintah, saya dakwa semua orang. Salah tak salah belakang kira. Tapi dakwaan ada, saya dah kata dia kluster mahkamah. Ini yang dikenakan kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Macam mana komen dalam tu? Mana-mana organisasi atau kerajaan, kalau nak jatuhkan sebuah kerajaan, nak jatuhkan sebuah parti, yang orang yang menjadi tumpuan ialah pemimpin. Center of gravity. Center of gravity. Jadi kalau tamahan atau berterusan, memburuk-burukkan berterusan, dia berlaku dalam pilihan raya lepas, berlaku jelas. 1MDB. Yes, jelas. Sekarang ni pula untuk menjatuh, jadi seperti ular lidi tadi balik, nak jatuhkan ular lidi, nak telan naga, nak telan ular sawa, jatuhkanlah pemimpinnya. Sekarang ni saya rasa UMNO lah hari ni yang lemah lah saya rasa dari segi media dia. Media pada saya lah, saya melihat media ni UMNO dia, media dia tidak berfungsi lah. Walaupun kita kata kita ada ini, kita ada ini. Tapi saya tak nampak secara berkesannya lah. Kalau ada pun buktikan lah. Berapa ramai you kata boleh claim lah 60,000 orang tengok, 100,000 orang tengok. Tengok ke sokong? Cakap tengok lah. Macam mana kita boleh convert viewers yang sekarang ni 3,200 concurrent ni, ramai ni, apakah mereka penyokong ataupun mereka yang melihat? Menonton saja. Tak tahu ini mungkin semua orang menonton. Parti kerajaan menonton, parti pemangkang menonton, semua orang menonton. Tapi adakah mereka ni menyokong atau sehaluan dengan parti UMNO? Contohlah. Kan? Kita ramai, saya tahu banyak program ni pun, kan? Ramai yang melihat, tapi adakah mereka support? Adakah mereka faham? Dan sebagainya. Saya melihat ini teori Hitler. Cara Hitler untuk menguasai Jerman, you have to tell the lies. Pembohongan itu dicerita berulang kali, akhirnya orang percaya. Sedangkan macam kes sekarang ni, kluster mahkamah, contohnya, isunya hanyalah isu sebuah yayasan akal budi. Satu je. Tetapi bila diceritakan kesalahan tu sampai 87 kerana melibatkan 42 keping cek. Daripada 42 keping cek ini, okey, kesalahannya kamu mengeluarkan cek ini untuk warning. Salah satu. Yang kedua, tidak mengikuti peraturan. Salah kedua. Daripada sekeping cek. Jadilah sampai 87 tuduhan. Tuduhannya satu, iaitu Yayasan Akal Budi. Saya bukan nak membela, saya ikuti perkembangan. Cuma kita ni macam saya lah, pemain-pemain media pun sekarang ni tidak dapat memberi gambaran yang jelas. Kerana kalau you memberi gambaran sepenuhnya, you terjebak dalam contempt of court. Sebab itu saya katakan, tunggulah. Dan kena ingat satu saja, saya bukan nak mempertahankan presiden. Tidak. Saya melihat, mendengar kenyataan bahawa kenapa dia menghadapi tuduhan itu. Hanya kerana dia tidak bawa, dia tak nak, dia tak mahu, tak berhasrat sama sekali untuk menjadikan UMNO ini melutut kepada PPM. Dan membubarkan UMNO. Dan membubarkan UMNO. Jadi, saya hairan kalau ahli UMNO boleh percaya dengan naratif yang mereka cerita, 87-an lah, kluster mahkamah lah. Hey, Datuk Seri Zahid Hamidi terpaksa menghadapi semua ini hanya semata-mata nak menyelamatkan UMNO. Apakah itu satu kesalahan? Dan kamu hukum dia sebelum mahkamah jatuhkan hukuman. Tunggulah dulu. Dengarlah. Kamu sekarang ni baru, tak maaf dah ya, baru tuduhan dibaca.
Belum pun lagi hakim membuat sama ada tak ada prima facie. Prima facie-nya bulan Ogos. Setelah hakim dah mikir begini, okey. Jadi keadaannya mahkamah mendapati kamu perlu menjawab tuduhan ini. Okey. Belum lagi hukuman. Jauh lagi. Panjang perjalanan. Jadi lawyer yang ada sekarang ni pendakwa bagi pihak pendakwa raya dia mengumpulkan 96 saksi. Bagi pihak pendakwa raya ni belum lagi I think this is the longest in the history of the court battling. Just melibatkan satu yayasan akal budi. Tak berbudi sungguhlah orang UMNO ni kalau percaya, mudah sangatlah mereka percaya dengan apa yang digemburkan bahawa ada kesalahan dan sebagainya. Why? Kenapa kita mendahului mahkamah? Let the case settle. Macam sekarang ni, hari ini Datuk Seri Najib berhadapan dengan mahkamah telah membuat keputusan, mahkamah tinggi. Dan sekarang hari ini adalah hari pertama beliau menjawab segala persoalan. Okey, dalam rayuannya. Tunggulah. Janganlah kata tunggu, tak boleh lah itu. Kadang-kadang Biarlah proses itu berjalan. Sebab kita adalah negara kita rule of law. Okey Tok. Saya tanya pada Tok Mio. Ramai orang hanya melihat di sisi buruk UMNO kerana ada tangan-tangan yang mahukan cerita je begitu. Ya. Tetapi dalam satu sisi tak ramai yang nak bercerita tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh UMNO dalam memastikan kita keluar daripada Pakatan Hancing hari itu, kita bina sebuah kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Tak banyak orang nak bercerita tentang pengorbanan UMNO. Pendapat Datuk Mio? Dia UMNO ni sebetulnya dah mungkin kalau dari segi UMNO dia akan lihat, dia kata kita ramai tokoh-tokoh yang boleh, tapi saya tak nampak lah yang keluar untuk menjelaskan apa yang berlaku. Sekarang ni yang boleh menjadi penjelasan satu dua dia yang boleh bercakap dengan orang ramai lah secara convincing berbanding dengan zaman sebelum ni. Kita ada ramai, kadang-kadang kita rasa ramai orang, Sanusi Junidnya, Megat Junidnya, Wan Mokhtarnya, macam-macam. Hari ni siapa yang bercakap dengan Mempertahankan UMNO. Siapa? Saya tak nampak. Tahu saya lah. Saya tahu saya lah. Cakaplah dekat dalam portal dalam ni. Tapi tidak dapat respons daripada media. Media perdana. Walaupun dia kata media perdana jatuh iklan, jatuh terkeleceh, tapi masih berpengaruh. TV masih berpengaruh. TV3, RTM, they are still Astro capture the big number of audience. Kalau kita kata dia tak pengaruh, kita salah. Ya. Padahal mereka lebih besar daripada yang lain-lain. Yang lain-lain. So khabar jatuh tapi masih berpengaruh. Orang masih refer kepada khabar kalau ada benda-benda yang beragukan mereka. Portal ni mereka hanya baca untuk siang dan mungkin dia refer balik pada sumber-sumber yang dia yakin, dan barulah dia boleh buat decision. Yang mana satu yang betul. Dalam UMNO saya dah tak nampak ramai tapi yang berkaliber, yang kalau kita ambil perkataan daripada Tok Mat dari itu, dia kata yang bijaksana. Yang bijaksanaan dah tergabung pada dia. Dah tak ada. Tak ada orang yang boleh meyakinkan orang ramai yang menjadi ikutan. Tak ada dah. Idola tak ada dalam UMNO. Tak ada. Jadi ini saya rasa UMNO akan bela lah kalau dia cakap ini, dia akan marah lah. Tapi actually the fact is that is the situation. Dah tak ada orang. Dan itu satu bab kalau kita tengok dalam muafakat nasional. Contohnya, rakyat di bawah, ahli-ahli parti, saya membuat tinjauan, ahli-ahli kedua parti, ahli UMNO dan juga ahli PAS, begitu menghargai dan sangat sayang kepada pemuafakatan. Tetapi bila terjadi hal-hal yang di luar kerangka pemikiran kita, yang disalahkan UMNO. Komen Tok Kamal. Itu pun UMNO yang salah. Sebab itu sekarang ni apa-apa pun UMNO yang salah. Sedangkan UMNO menyantuni pembentukan kerajaan Perikatan Nasional. Okey, tanpa UMNO tak timbul. Tak ada pun Maidilin jadi Perdana Menteri. Without UMNO tidak akan terwujudnya sebuah kerajaan Perikatan Nasional. Sebab waktu itu kita ada 42 ahli. Kemudian dalam muafakat nasional, Datuk ada di Dewan tu. Datuk dapat melihat bagaimana air mata yang tumpah. Berkali-kali saya katakan air mata yang tumpah. Ini bukan air mata buaya.
ini air mata tulus ikhlas warga bangsa Melayu yang melihat ada perpaduan wujud. Okey, maka dibina. Datuk jangan lupa, wujudnya Muafakat Nasional ni berkali-kali saya katakan adalah mimpi ngeri kepada Pakatan Harapan. Sebab itu mereka bagaimanapun berusaha untuk membunuh Muafakat Nasional. Apa cara? If you cannot fight them, join them. Join them. Di sinilah saya katakan ada tangan-tangan yang bertanggungjawab membawa masuk Muafakat Nasional. Bukan? Jadi bila mereka berada dalam ni, kocaklah. Sedangkan 2 minggu selepas saja Muafakat Nasional mengadakan dia punya menandatangani piagamnya, maka Pakatan Harapan mewujudkan dia punya apa nama, saya pun lupa dah dia punya impunannya. Okey? Dan mengundang PAS. Kita pun tak jangka tiba-tiba PAS boleh jawab, saya akan hadir. Saya pun terkejut waktu tu. Kan? Dan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia nak terlalu sangat sayang pada MF. Saya tahu sangat beliau terlalu sayang pada Muafakat Nasional kerana beliau yakin ini adalah cetusan daripada zaman Pak Almarhum Hamidin lagi. Jadi nak jaga sangat. Jadi kadang-kadang bila PAS kita datang, okeylah tak apalah, kita kira bahawa kita pergi. Hanya untuk menjaga. Dan apabila waktu krisis berlaku, sebelum langkah Sheraton lagi, saya berkesempatan berbual dengan Presiden. Oh, kali ini mau dijadikan Perdana Menteri kekal Dr. Mahathir, tapi tidak ada DAP. Naratif di situ, no DAP, no PKR. UMNO kena sokong. Ini Dr. Ngurah Jadi, dia kata dia mau supaya Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri sampai penggal 5 tahun. UMNO pun sokong. Kerana nak menyantuni Muafakat Nasional. Tapi kemudian begitu tumbuh pula satu kerajaan baru, Perikatan Nasional. PAS kata, kena sokonglah. Ikut. Tapi bila dah masing-masing kesedapan, dah mula rasa sedapnya, berterabur lah. Inilah yang keadaannya, Datuk Mio, saya merasakan kadang-kadang scheme of things. I cannot fight, I join with you and I offer you something. Kalau terperangkap, you dalam tawanan saya. Hari ini, saya setuju pandangan Datuk Mio bahawa pimpinan-pimpinan UMNO dah sekarang ni ramai jadi menteri. 9 orang, timbalan menteri 11 orang, 20 orang tu. Dan untuk mereka meriah sangat-sangat. Anjung kuasa disiplin dana ni Datuk Mio terlalu meriah dengan warga UMNO. Tapi adakah mereka berperanan untuk mempertahankan UMNO? Adakah mereka berperanan untuk mengucapkan terima kasih, bukan pada Presiden, terima kasih kepada warga UMNO kerana anda lah saya hari ini bergelar sebagai menteri. Because of warga UMNO lah saya hari ini jadi timbalan menteri. Kerana saya mewakili UMNO lah saya dapat duduk di kursi cukup empuk sebagai pengurusi JLC. Mereka sudah mula lupa pada UMNO. Ini satu benda, era ini saya cukup sedih dan saya kesian sebenarnya kepada ahli-ahli akar umbi yang seolah-olah mereka ini dinafikan hak mereka, dinafikan perasaan mereka. Sanggup mereka meneguk air mata warga UMNO hanya kerana memburu cita-cita mereka. Datuk Mio, what your comment? Saya tanya sikit Ini yang menteri-menteri yang masih lagi dah kerjaan. Adakah pihak Pumas ambil inisiatif untuk panggil mereka di sini dan bertanyakan soalan? Mengapa you orang macam ni? Mengapa you orang macam tu? Sebahagiannya kita dah panggil, sebahagiannya belum. Mungkin Mungkin satu cadangan yang baik untuk kita panggil dan kita tabayun. Mungkin kita betul terang. Pada saya lah. Betul terang. Pada saya, you buat live all the 9 Minister. 9 dalam itu. Bagi satu program yang orang akan tengok je lah program tu. Pemikiran MT daripada UMNO. All the 9 of them berhadapkan dalam ni, so cakap. Tanya soalan. Betul. One by one. Cadangan yang baik. Nanti kita tengok bos Pumas apa bos Pumas nak cakap kan. Jadi online yang cakap, kita boleh bawa. Betul. Jadi timbul masalah macam-macam perception. Panggil dia orang, openly cakap lah. Betul. Saya pun nak bertanya. Kita bagi peluang. Ya. Bagi peluang. Mungkin satu platform yang bagus untuk Yeah. kita intellectual discourse. Yes. Ini bukan nak cari siapa salah siapa betul. Tapi kita nak nak mencari kebenaran supaya Gayat boleh jawab lah. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita boleh simpulkan bahawa perkara tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang berlaku pada hari ini sebenarnya masalahnya tidaklah sebesar mana. Kerana the silent majority menganggap banyak perkara dah pun selesai, hanya menunggu. Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi sudah ada mandat. Ya. Bila nak keluar daripada kerajaan, itu mandat persoalan. yang diberi. Itu persoalan. Itu yang diberi. Oleh kerana
persoalan itu ada di dalam kocek Presiden Parti. Jadi masing-masing cuba provoke ni. Bila ni macam mana ni, kerana rahsia itu hanya ada kepada Presiden Parti dan juga Majlis Kerja Tertinggi. Majlis Kerja Tertinggi pun belum lagi pun sempat bersidang. InsyaAllah dia akan bersidang dalam masa terdekat ni. Kita tengok nanti Majlis Kerja Tertinggi akan bersidang dan follow up daripada Perhimpunan Agung ini akan juga dibincangkan. Tok, saya nak campur dia tu. Datuk kena tengok filem Doremi tu. Doremi tu, ini P.Ramlee mencerminkan bahawa watak-watak warga Melayu ni, dia cukup suka tengok orang bertumbuk. Itu yang nak. Ini kepala bapak kau, ini kepala bapak aku. Pijak. Ya orang keliling tu, bila lagi? Ini masalah sebenarnya. Itu yang lalas kali P.Ramlee dia tak tumbuk pun tumpil tu. Dia berlasahnya orang sebelah tu. Itulah dia. Sebenarnya P.Ramlee sudah pun menjelmakan suasana sebegini. Sila Dok. Okey. Jadi kita tunggu apa ulasan selanjutnya. Perkara ini akan dibincangkan di dalam Majlis Kerja Tertinggi kerana UMNO ni dia ada organisasi. Dia bukan mesyuarat agung tahunan baling kursi. Betul. Baling kursi kena panggil FRU kan. Jaga. Dia bukan macam tu. Dia ada adab dan dia ada tertibnya. Perkara ini akan diputuskan satu persatu. Jadi yakinlah dengan pasukan-pasukan yang menjadi perunding di PWTC ni. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, yakin dengan pasukan-pasukan perunding yang ada di PWTC, mereka menjalankan tugas mereka. Yang lain-lain di bahagian di peringkat cawangan, di kaum B dan netizen, kita bertenanglah. Kalau kita pun nak ada Majlis Kerja Tertinggi di cawangan, nanti jadi payah. Jadi kita tamatkan perbincangan kita sejukkan kepala kita dulu. Macam Tok Mat kata, ada banyak perkara kita nak bincang ni. Kita belum bincang ni pasal riset politik, belum ulas lanjut lagi tentang keindukan politik yang kita nak kita nak teruskan. Jadi ada banyak agenda yang akan kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Kita cool, kita stay tune, tunggu isyarat-isyarat yang akan turun. Mesyuarat dah selesai. Jadi pada saya, semua pihak ambil sikap tawakuf. Kita berhenti sejenak. Kita tunggu arahan-arahan selanjutnya. Tak payah kita nak mencadang macam Tok Mio tadi kata, cadanglah dalam parti kan. Tak payah panggil media, kita canang dalam media and then suruh media sampaikan kepada parti. Kita ada saluran. Jadi akan sejuklah suasana, akan aman sejahtera lah buat sementara waktu. Jadi itu yang kita nak. Tengok kita kat sini senyum-senyum je kan, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Kita dengan PAS pun kita senyum-senyum je kawan-kawan semua tu, background pun hijau. Jadi kita tak payahlah kita nak menegangkan suasana. Semuanya dalam perundingan. Kiamat masih belum tiba. Kita masih ada banyak dunia masih belum kiamat. Dunia masih belum kiamat. Dunia masih berputar. InsyaAllah kepimpinan tahu apa yang dia nak lakukan. Jadi serahkan kepercayaan kepada pihak kepimpinan dan kepada mereka yang sayangkan perpaduan. InsyaAllah kita bawa suara perpaduan ni. Kita memang support lah perpaduan ni kan. Kita sokong. Kita tak nak berpecah ni. Kalau boleh, kalau disatukan ini parti-parti Melayu, kita satukanlah. Pada saya, kita akan jumpa juga nanti satu titik temu yang akan mempertemukan kita yang agak berbeza-beza. Buat masa ni nampak macam berbeza, tapi insyaAllah di satu masa, di satu titik nanti, kita semua akan bertaut kembali. Mudah-mudahan Allah akan mengkabulkan. Ini nak masuk Ramadan ni. Kita doa banyak-banyak. 8-9 hari lagi nak Ramadan supaya Allah memberi kenikmatan perpaduan. Macam mana tangisan kita dalam muafakat nasional tu. Semoga itu dapat dikekalkan lah. Saya yakin ahli-ahli parti nakkan perpaduan ni diteruskan, nakkan muafakat ni diteruskan. Mudah-mudahan Allah mengkabul dan mentakdirkan yang baik-baik untuk kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Tok. Terima kasih. Terima kasih Tok Mio. Terima kasih.